Okey, kita teruskan. Kita teruskan dengan dua subtopik lagi lah dalam topik yang sama, tapi anak dia lah lagi kat sini. Kamu dah belajar perwakilan piawai, semua tu dah ada. Sekarang kita masuk kepada rajah, struktur, atom dan susunan elektron. Apa benda dua benda ni? Rajah, struktur, atom, susunan elektron. Okey. Cikgu bagi simple lah contoh yang simple dengan kamu supaya kamu senang ingat lah. Okey, secara umum dia apa dia susunan elektron? Okey, contoh. Banyak contoh untuk kimia ni. Okey, contoh nombor 6. Kalaulah nombor proton kamu diberi 13, kita pakai aluminium lah. Kita pakai aluminium. Okay. Contohnya proton kamu ada 13. Kamu kena buat susunan elektron dulu. Kamu dah tahu dah nombor proton sama dengan nombor elektron. Jadi untuk rajah struktur atom, dia ada petala dia sendiri dekat sini. Petala dia tidak sama dengan struktur atom yang awal-awal tadi Contohnya 2.8.3. Inilah yang disebutkan sebagai susunan elektron. Kenapa 2.8.3? 2 tambah 8 10. 10 tambah 3 13 sama dengan nombor proton. Itu dia punya susunan elektron. Okey, kemudian apa yang kita nak buat dengan rajah struktur atom? Yang ni kamu kena perhatikan betul-betul lah benda ni. Jangan ketinggalan satu pun. Okey, contohnya ini adalah nukleus kamu. Dah tahu dah nukleus, dalam nukleus ada nombor proton dan nombor neutron. Ini nukleus labelkanlah. Tapi waktu kamu lukis tu kalau kamu tak nak label pun tak apa, tak menjadi masalah. Okey. Ini 2 ni khas untuk petala 1. 8 khas untuk petala 2 dan 3 ni khas untuk petala 3. Maksudnya kamu kena lukis 3 petala. Petala tu macam mana? Okey, lukis je macam ni. 1. Ini adalah petala 1 kamu. Di dalam petala 1 ada 2 elektron. Lukislah kamu elektron kat sini. Ini 1 elektron, 2 elektron. Itu petala 1. Masih ada lagi, kita nak lukis petala yang kedua. Lukis lagi kamu punya petala yang kedua. Ya. Di sini dia cakap ada 8 elektron. So macam mana nak lukis? Tulislah kamu sini 1 2 3 4. Okey, sini ada 4 elektron. Tapi kita nak ada 8 elektron. Lukis balik di sini. 1 2 3 4. Dapatlah kamu 8 elektron. Dah selesai petala yang kedua. Masih belum selesai lagi petala yang ketiga. Okey, ni petala yang ketiga kamu. Ya, cikgu tak lukis bulat sangat ni sebab cikgu sebelah kidal. Susah sikit lah. Okey, petala yang ketiga ada 3 elektron saja. 1 2 3. Inilah yang digelarkan sebagai susunan elektron. Tak? Okey. Yang 3 ni, kamu tengok yang di bahagian hujung sekali, petala yang ketiga, dia ada 3 elektron. Maksudnya yang 3 ni adalah bilangan elektron valens. 3 ni bilangan elektron valens sama dengan 3 sebab ada 3 di petala 3. Benda ni dia belum stabil lagi. Kalau dia nak stabil dia mesti ada 288. Contoh dia lah dekat sini. Okey, bagi yang contoh umum lah.
Contoh dia, cikgu punya susunan elektron 2.8.8. 2 tambah 8 10. 10 tambah 8 18. Okey, macam mana nak lukis dia punya struktur atom? Okey. Petala 1, petala 2, petala 3. Okey, kita susunkan dia. Lukis nukleus dahulu. Okey, lukis nukleus bentuk bulatan. Kemudian lukis petala 1. Petala 1 ada 2 elektron. Kemudian petala 2 ada 8 elektron. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. 1 dah, 2 dah. Kemudian lukis petala yang ketiga. Petala yang ketiga pun ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah yang digelarkan sebagai susunan elektron. Kalau susunan elektron bergantung dengan nombor proton. Kalaulah nombor proton kamu tu ada 11, maksudnya kamu kena susunkan elektron dia 2.8.1. Itu 2 tambah 8 10. 10 tambah 1 11. Dapatlah kamu punya susunan elektron. Itu untuk rajah struktur atom secara umum. Kat sini Okey. Kalaulah situasi dia bagi fix unsur dia dekat sini. Okey, dia cakap dalam soalan tu dia minta lukiskan struktur atom aluminium. Dia dah fixkan dekat sini. Dia nak aluminium. Kalaulah aluminium, kamu kena cari nombor proton dia dan nombor neutron dia. Okay, contohnya dekat sini, proton, macam kita cari yang first sedia, proton bagi aluminium adalah 13. Kemudian, neutron bagi aluminium adalah 14. Okay, first kali yang perlu kamu buat adalah susunan elektron dia. Okay, first step, susunan elektron. Kalaulah 13 kan, 2.8.3. Contoh 2 tambah 8 tambah 3 dapatlah 13. Masa kamu nak lukis dia punya struktur atom aluminium, letak sini petala 1, petala 2, petala 3. Maksudnya ada 3 petala saja dekat sini. Okay, yang membezakan dia dengan struktur atom yang first tadi, yang ni cuma ada nukleus. Nukleus yang tidak berlabel. Ya, nukleus yang tidak berlabel apa-apa. Tapi kalau dia dah fixkan dia nak aluminium, kamu kena tahu simbol untuk aluminium kat sini. Simbol dia adalah Al. Jadual bekalah kamu tu kamu kena belajar balik lah yang tingkatan 1 punya. Okay, lukis kamu punya nukleus. Okay, di dalam nukleus perlu ada apa? Proton dengan neutron. Maksudnya di sini ada 13p, 14n. Ya. 13p, 14n. Okay, lukiskan petala 1 kamu dekat sini. Petala 1 ada 2 elektron. Ngam. Okay, kemudian 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai petala 2. Kemudian dan last kali petala yang ketiga. Ni 1, 2, 3. Inilah struktur atom untuk aluminium. Kamu kena letakkan sekali dekat sini berapa nombor proton, berapa nombor neutron. Okey, kalaulah dia minta contohnya bagi yang tidak komplit lah, struktur atom yang tidak komplit, dia akan letak macam ni saja, Al dalam nukleus, ya, yang tidak komplit. Kemudian dia akan lukiskan petala dia 2, 8, 3. Okey sah, 1,
2. Okey. 8, 1, 2, 3. Tengok perbezaan dia dekat sini. Di sini dia cuma pakai simbol aluminium sahaja. Kemudian yang di sini lebih advance lah. Dia ada nombor proton dan nombor neutron bagi struktur aluminium. Itu yang kita nak belajar hari ini. Selesai sudah kamu punya pembelajaran untuk struktur atom. Tapi ni baru subtopik dia lah. Ada lagi yang kamu kena belajar sebelum ni lah. Sebelum kamu masuk ke topik yang baru. Okey, contoh secara kesimpulan dia. Okay, recap cikgu tak nak sentuh lagi dah. Kamu dah master dah bahagian recap ni. Ada struktur atom, ada nombor proton, ada nombor elektron, ada nombor neutron. Kemudian cara lukis zarah subatom, perlu ada petala, perlu ada nukleus. Di dalam nukleus perlu ada nombor proton, perlu ada nombor neutron. Kemudian dikeliling petala ni perlu ada elektron. Nombor elektron bergantung dengan nombor proton. Kalau nombor proton 4, maksudnya elektron kamu pun kena ada 4. Okey, yang ni ciri-ciri bagi proton, elektron dan neutron. Ya, ciri-ciri yang perlu kamu ingat dan faham. Tak perlu hafal. Kalau hafal boleh lupa. Kalau ingat dan faham sampai bila-bila. Ya. Okey, kemudian ion positif, ion negatif. Kenapa dia boleh jadi kation dengan anion? Kalau lah situasi kation, proton lebih besar daripada elektron. Kalau anion, elektron lebih besar daripada proton. Maksud dia bilangan proton untuk kation ya. Bilangan proton lebih banyak daripada elektron. Kalau anion, elektron lebih banyak daripada proton. Yang ni kamu dah recap benda ni. Dah 2 minggu dah belajar benda yang sama. Okey. Kemudian struktur atom, benda yang baru kamu belajar adalah nombor nukleon. Ya, nombor nukleon tidak sama dengan nombor neutron. Dua benda yang berbeza. Untuk nombor nukleon, dia ada formula dia sendiri. Bilangan ataupun nombor proton tambah dengan bilangan ataupun nombor neutron. P tambah N, dapatlah nukleon kamu. Okey, ini dia punya contoh simple dekat sini. Ini kamu kena belajarlah untuk yang ni. Okey, sekiranya situasi nukleon diberi, kamu kena cari nombor neutron, masih benda yang sama lagi, pakai formula yang sama. Bilangan nukleon sama dengan bilangan proton tambah bilangan neutron. Ni kamu kena take note. Kena sentiasa tulis. Masukkan info-info penting ataupun nombor-nombor yang dah diberikan ke dalam formula. Dapatlah nombor neutron kamu. Okey, kemudian perwakilan piawai. Ini adalah piawai kat sini. X khas untuk simbol unsur. X ni boleh jadi aluminium, boleh jadi apa-apa yang ada dalam jadual berkala. Kemudian nombor nukleon, simbol dia adalah A, dan nombor proton, simbol dia adalah Z dekat sini. Di dalam 3 aspek utama ni yang ada simbol unsur, nombor nukleon, nombor proton, kamu kena cari 6 informasi penting di dalam atom tersebut. Contohnya aluminium. First yang kamu kena tahu simbol untuk unsur aluminium, Al. Kemudian kamu kena cari nombor nukleon dia, 27. Nombor proton dia adalah 13. Ini adalah perwakilan piawai bagi aluminium. Di dalam perwakilan piawai aluminium, cari 6 informasi dekat sini. Nombor proton, bilangan proton. Nombor elektron, bilangan elektron. Kemudian nukleon khas dekat sini. Dah ada dah. Kemudian nombor neutron. Masih benda yang sama, pakai formula yang sama. Nombor nukleon sama dengan nombor proton tambah nombor neutron. Dapatlah kamu punya nombor neutron dekat sini. Matematik biasa.
Okay, kemudian rajah struktur atom dan susunan elektron, dua benda yang berbeza. First kali kamu kena tengok berapa nombor proton. Kalau nombor proton 13, maksudnya nombor elektron kamu pun 13. Susun dia mengikut apa dia? Mengikut petala yang telah ditetapkan lah. Petala pertama mesti ada 2 elektron sahaja. Petala yang kedua mesti full lah 8 elektron. Petala yang ketiga bergantung dengan nombor proton kamu. Kalaulah nombor proton kamu 11 maksudnya nombor yang terakhir ni adalah 1. 2 tambah 8 tambah 1. Ini 11. Kalaulah nombor proton kamu 11. Okay, contohnya dalam soalan dia tanya, berapakah bilangan elektron valence? Elektron valence ni adalah nombor yang terakhir. Contohnya kalaulah nombor terakhir ni adalah 3, maksudnya bilangan elektron valence kamu adalah 3. Kalau nombor yang terakhir ni adalah 8, maksudnya bilangan elektron valence kamu adalah 8, bergantung dengan petala yang terakhir. Itu untuk struktur atom. Kalaulah diberi fix, dia nak aluminium, dia nak kalium, dia nak natrium, contoh dia lah, tapi cikgu bagi aluminium dekat sini. Okay, dia nak aluminium, nombor proton 13, maksudnya susunan elektron kamu 2, 8, 3. 2 tambah 8 tambah 3 dapat 13. Tapi kalau dia dah fixkan nak aluminium saja dekat sini, maksudnya kamu kena masukkan dalam nukleus ada nombor proton dan nombor neutron. Sebab dalam nukleus ada nombor proton dan neutron sahaja. Kalau proton 13, 13p. Kalau neutron 14, 14n. Jangan pula kamu tulis p positif sama dengan 13. N kosong sama dengan 14. Tulis macam ni saja. 13p 14n. Cukup untuk dalam nukleus. Kalau kamu dah letak macam ni, tengoklah situasi dia. Kalau dia cakap dalam nukleus ada aluminium, kamu tulislah simbol aluminium dekat sana. Ya, untuk pembelajaran hari ini. Okay, setakat tu saja untuk kelas kita. Diharapkan dapat memberi manfaat kepada kamu dan menambah sedikitlah ilmu pengetahuan kamu mengenai struktur atom. Kalau ada sebarang masalah, masih lagi kurang faham, boleh juga bertanya dengan cikgu, tidak menjadi masalah. Okay, sebagai kamu punya kerja rumah, simple saja, dalam buku teks kamu buka surat 36. Coba, ni dia. Cikgu tulis kat sini. Kerja rumah, buku teks, muka surat 36. Pakai buku yang kecil tu lah. Kerja rumah, buku teks, muka surat 36. Kemudian untuk latihan pengukuhan, cikgu akan bagi dalam grup WhatsApp kamu. Buat juga dalam kamu punya buku latihan. Yang tu sebagai pengukuhan kamu terhadap subtopik struktur atom. Okay, setakat tu saja. Terima kasih kelas.